Jalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Abad At-Tamimi, Wakil Majlis Milik Ummah Uzbekistan. Jadi insya-Allah atas izin Allah dan juga berkat Rasulullah, juga atas izin yang berharga Datuk Tuan Sri Muhammad Ali selaku pengarah zon Uzbekistan Rusia. Insya-Allah hari ini kita akan buat satu ekspedisi jauhlah ke Fergana, di mana di sana kita akan bertemu dengan kenalan-kenalan yang pernah bertemu dengan yang berharga Tuan Sri Muhammad Ali pada 2 tahun lepas. Jadi insya-Allah hari ini rombongan yang akan bergerak ke sana seramai 6 orang, dan bersama kita ada juga yang berharga Tuan Mat. Jadi insya-Allah disebabkan kenderaan syarikat JSBH di sini ada sedikit masalah, jadi hari ini kita akan bergerak menggunakan kenderaan sewa. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sewa satu kenderaan untuk perjalanan ke sana. Jadi di belakang saya ni inilah tempat sewa kereta. Jadi mari sama-sama kita saksikan kenderaan apa yang kita akan naiki untuk ke Fergana nanti. Baru saja siap-siap angkut barang daripada kafe, dan insya-Allah kita akan bergerak daripada kafe dan menuju ke Fergana. Kami pun tekan dah jam pun dah masuk 5 atau 3 minit. Kami pun dah lewat lah tu. Jadi mudahan perjalanan kami ni dipermudahkan atas izin Allah dengan berkat Rasulullah dan juga doa orang-orang mukmin. Dimudahkanlah perjalanan kami ni, lebih kurang ambil masa dalam sekitar 5 jam macam ni. Dekat belakang pun ada tomat, tengok dia. Di belakang ada tomat, dan insya-Allah yang akan bergerak ni selama 6 orang, dan dijangka sampai sekitar jam 9 lah, 9. Dan di sana kawan kita pun telah tunggu kita kat sana. Beliau juga merupakan kenalan pada yang berharga Tuan Sri Muhammad Ali waktu ekspedisi Perasa dulu. Jadi sama-sama doakan ya. Rabbana taklimat untuk semualah, taklimat ringkas, tak adalah apa pun. Cuma untuk maklumat bersamalah. Ni kita insya-Allah kita baru nak keluar Tashkent. Tashkent ni kalau kedudukan di Uzbekistan ni, dia istilahnya dia bukan tengah, tapi dia agak timur, agak arah ke timur sikit. Dan Fergana ni dia lebih pada timur. Maksudnya dia pergerakan kita ni bila Tashkent ni kita akan ke timur lah. Timur, dan dia perjalanan ke Fergana ni walaupun dia 300 km kan, tapi ni Uzbekistan. Dia punya muka bumi dia tu penuh dengan gunung ganang, dan kita akan saksikanlah perjalanan tu lain lah seperti yang ada di tanah air kita Malaysia, sangat berbeza. Jadi kita akan tengok macam mana keadaan dia tu kan, memang sangat berbeza, dan itu adalah satu pengalaman baru lah. Dan dekat situ pun kita dapat tengok macam mana cantiknya ciptaan Tuhan kan. Muka bumi tu sendiri kan, dia tak Uzbekistan ni dia tak mewah dengan pembangunan yang tinggi tak, tapi muka bumi dia yang Allah ciptakan ni memang sangat-sangat cantik. Jadi perjalanan kita ni daripada Tashkent, kalau kita akan ke timur, dia akan lalu lereng bukit tu, dan kita akan lalu Kokan. Kokan ni dia salah satu negeri di Uzbekistan lah. Dan kita akan lalu juga Namangan, dan dah hampir-hampir lah berjiran dengan Namangan. Dan kita akan lalu juga Marghilan. Marghilan tu ada makam Qutaibah Ibn Muslim. Dan kat situ lah kita juga nak akan shoot lah, akan buat dokumentari, buat doku sikit. Dan tujuan kita akan berhenti ke Fergana. Di situ kita akan rehat. Dan hotel kita, penempatan kita pun dekat sana, dekat Fergana tu. Jadi kita targetkan semayang maghrib kita dekat, taklah sampai Kokan. Kokan jauh juga, tengahan jalan lah. Ada masjid, kita berhenti semayang. Alhamdulillah, sekarang kita sedang
barang untuk dapat untuk perjalanan ni. Nanti ada panduan yang bagi Datuk Tuan Pergi dan para pimpinan, dan saya sebagai wakil unit kebajikan kita akan beri pendapat lah untuk perjalanan pada kali ini. Tapi sini ada pimpinan lah, ada air kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Mijat bin Muhammad Rashidi, wakil daripada unit ibadah untuk ekspedisi kali ini. Jadi alhamdulillah dengan keberkatan kita telah pun sampai di pertengahan jalan untuk ekspedisi ke Fergana ini. Sekarang ini kami berada di RNR lah di sini. Jadi sebagai unit ibadah yang nak dipastikan tentulah kawasan ibadah. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat kawasan ibadah agak selesa, dan juga yang utama yang nak dipastikan tentulah bilik air. Jadi bilik air pun agak selesa untuk kita berhuduk dan sebagainya. Dan kita dapat melihat di negara Uzbekistan ini dah mula ada perubahan, khususnya kemudahan untuk perjalanan yang agak jauh. Berbezalah sewaktu yang berbahagia Datuk Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan juga rombongan sewaktu ekspedisi Khurasan. Waktu itu agak kurang kemudahan di tepi-tepi jalan, adanya kemudahan bilik air, surau dan sebagainya. Jadi pada tahun ini Uzbekistan dah buat sedikit pembaharuan. Jadi mudah-mudahan negara Uzbekistan ini dapat terus diberkati. Alhamdulillah kami telah pun sampai di Fergana di daerah Margilan pada pukul 1 malam tadi. Jadi sekarang ini kami dah pun selesai sarapan pagi. Sekarang ini kami berada di Hotel Adras. Yang mana hotel ini dimiliki oleh Ibrahim Aka. Sebelum ini yang berbahagia Datuk Tuan Nasruddin Muhammad Ali sewaktu jelajah Khurasan telah menginap di hotel ini. Jadi Ibrahim Aka ini dia telah melihat yang bagi Datuk Tuan Nasir dan sangat-sangat jatuh hati, sehingga kan beliau sangatlah menghormati yang bagi Datuk Tuan Nasir. Dan di sini juga berlakunya pertemuan yang berbahagia Datuk Tuan Nasir dengan Imam Salim. Yang mana Imam Salim ini dia mempunyai kiswah Kaabah, dan beliau juga telah jatuh hati melihat yang bagi Datuk Tuan Nasir, dan beliau telah menunjukkan kiswah Kaabah itu di sinilah. Jadi bukan itu saja, Imam Salim ini juga dia membawa yang bagi Datuk Tuan Nasir Muhammad Ali ke tempatnya. Di sana berlakunya juga satu keberkatan yang sangat-sangat besar, iaitu Imam Salim menunjukkan misai Rasulullah miliknya sendiri. Jadi itulah kepribadian yang bagi Datuk Tuan Nasir. Setiap orang yang melihatnya sangat-sangat jatuh hati. Jadi insya-Allah pada hari ini kami ingin meneruskan perjalanan. Di sini kami akan menziarahi makam-makam dan juga kenalan-kenalan di sini. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dah sampai ke sebuah makam salah seorang keturunan cicit Saidina Abu Bakar yang digelar Pir Siddiq. Pir Siddiq tu adalah gelaran kepada cicit, dan Siddiq tu menunjukkan kepada Saidina Abu Bakar. Jadi jom kita saksikan ke makam Pir Siddiq. Alhamdulillah
Alhamdulillah kita dah sampai ke makam Syekh Pir Siddiq. Macam saya cakap tadi lah, Syekh Pir Siddiq merupakan cicit kepada Saidina Abu Bakar, cicit keturunan Saidina Abu Bakar, yang mana ikutkan daripada penjaga makam Syekh Pir Siddiq sampai ke Uzbekistan sekitar tahun 900 Masihi, dan makam ni dibina sekitar tahun 1700 Masihi. Dan kalau kita tengok kisah yang diceritakan Syekh Pir Siddiq ni, adalah dia punya keadaan tu menghampiri kisah Rasulullah, yang Syekh Pir Siddiq ni dalam nak menyelamatkan iman menyorok dalam gua, dan ada sepasang merpati yang ikut bersama. Dan burung merpati itu keturunannya sampai sekarang lah ada di kawasan sekitar makam ni. Dan atas panduan yang berbahagia Datuk Tuan Asih, Pengerusi Eksekutif JSB Holding, dalam nak mendidik menekankan hal keberkatan ni diutamakan. Maksudnya kami ziarah ke makam ni dalam nak merasakanlah berdoa, merintih, sebab atas doa-doa orang mukmin kan, atas keberkatan, itulah dalam nak membantu, nak membaiki diri supaya dirasakan besarnya keberkatan bersama-sama orang mukmin. Sebab sampainya iman Islam kepada kita ni atas usaha mereka lah. Kalau ikutkan perjalanan lahir pun daripada bumi Haramain nak ke Uzbekistan, dalam flight pun kenderaan bukan mudah, bukan dekat. Tapi kita bayangkanlah macam mana kesusahan orang-orang dulu sampai ke sini. Dan sama-samalah kita saksikan sedikit suasana makam Syekh Pir Siddiq ni di bumi Uzbekistan, Margilan. Selesai ziarah makam Pir Siddiq, Syekh Pir Siddiq. Okey, yang korang cuba tengok ni kawasan-kawasan ni, taman ni. Kalau kita perasan kita tengoklah daripada rumpun bangsa diorang ni, daripada Turki sendiri. Kalau kita ambil rumpun Turki tu daripada Uzbekistan lah. Kan, Asia Tenggara, negara Asia Tengah kan. Asia Tengah, kebanyakan rumpun diorang mesti akan buat taman. Mana ada makam, mana ada masjid ke, mesti diorang akan buat taman-taman macam ni lah. Ada burung merpati. Cantik lah kalau kita tengok belah-belah sana kan. Memang cantik lah. Dan diorang buat ni adalah memang paling kurang kalau orang datang kat sini tak semayang pun diorang seronok kan, duduk-duduk di pekarangan kawasan masjid. Sebab memang kalau kita duduk di pekarangan kawasan masjid ni memang ada berkat lah, ada berkat, ada rahmat dia. Jadi dia buat kami tu, dia memang buat cantik-cantik agar orang ramai kan. Pelancong-pelancong pun datang ke sini. Contoh kalau Masjid Biru dengan juga Hagia Sophia, sama juga macam tu. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian kawasan apa ni, Pir Siddiq.